سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، انشرنا علينا رحمتك، ذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok sambung kitab kita muka surat 86. 86 ke 87 lah. Punam. Dua baris pada bawah. Kerana firman, no? Tengok. Pasal apa Allah Ta'ala sangat cintai orang yang bertawakal. Kita guna bahasa Melayu tawakal, no? Kalau bahasa Arab tawakul. Pasal apa Allah Ta'ala sangat kasih pada orang yang bertawakal. Pasal makna tawakal ni serah hati pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham takrif tawakal tu dulu hak tu ni. Nah. Tawakal ni maknanya serah hati pada Allah Ta'ala. Sambil-sambil tu kaki tangan kena jalan sama usaha. Jadi kalau orang dia bertawakal, dia kata aku tawakal dekat Tuhan tapi aku tak mau buat aja apa, hak ni dak, ni bohong. Ni bohong. Dia tawakal ni nak serah kat Tuhan mesti selepas kita usaha dulu. Kita usaha buat kerja dulu, kita usaha buat berubat dulu, kita usaha retiak habis dulu. Lepas tu barulah kita bagi ke Allah Ta'ala untuk meneruskan usaha kita tu berjaya ataupun tidak, untuk kelangsungan apa yang kita nak tu hak ni bukan hak kita lah. Hak ni kita terpaksa kena minta tolong Allah. Tak. Hak ni tawakal. Tapi kalau awal-awal lagi usaha pun tak, tak pernah fikir langsung untuk mendapatkan rezeki, tak pernah fikir langsung macam mana nak bagi banyak rezeki, lepas tu nak tawakal. Tak. Ini bukan tawakal ni. Tak. Tawakal kita ada plan, kita ada perancangan. Tak. Tu. Jadi kalau pakat nak sah tawakal saja buat apa pun tak, macam mana kita nak bangunkan tamadun kerajaan Islam dulu ni. Tak. Macam mana khalifah ar-rasyidin nak membangunkan negara-negara dulu. Tak. Tu. Jadi orang-orang yang kita kata khulafa ar-rasyidin tu tawakal paling tinggi tu. Dalam tawakal paling tinggi pun kena ada dana juga. Tak. Dalam tawakal paling tinggi pun cari juga hasil-hasil dalam negara. Tak. Tu. Jadi kalau tawakal, makna tawakal ni tak buat kerja apa duduk saja. Hajuan negara kan. Ketuk bati negara kan. Tu. Jadi itu bukan tawakal. Tawakal ni selepas usaha. Sebab tu walaupun khulafa ar-rasyidin ni tawakal paling tinggi, tapi tetap ada membina kerajaan, ada pejabat-pejabat kerajaan, ada kita kata hasil-hasil yang masuk dalam negara. Jadi macam tu jugalah untuk diri kita, nak masuk rezeki dalam rumah kita, nak bagi banyak rezeki dalam rumah kita, kena usaha dulu. Lepas usaha barulah kita serah pekerjaan yang telah kita usaha tu untuk melangsungkan penghasilan tu. Hak ni raja Tuhan pula. Kita tekat ambil pisau, pi tetak kulit getah saja. Lepas tu hak yang nak buat turun berapa kilo tu, hak ni terpaksa kena Tuhan teruskan. Kita tak lihat ni. Hak ni terpaksa minta bantuan Tuhan. Ni tawakul. Buat dulu. Lepas tu berusaha. Tak. Tapi kalau kita buat, kita serah kat Tuhan, tak buat pun salah. Kalau kita buat, kita pegang usaha kita, tu pun salah juga. Nampak tak? Buat usaha, tapi kita berpegang pada usaha, salah juga. Bila kita pegang usaha kita,
Maknanya kita duk sangka kita pandai pada Tuhan tak dah. Kita pegang kepandaian kita. Kita pegang pada kepintaran kita. Tak boleh. Tak boleh. Kita hanya usaha saja. Lepas tu, kita kena Tuhan kena sambung untuk mendatangkan rezeki. Sebab tu kita tak boleh pegang pada usaha. Kita usaha hanya Tuhan suruh usaha lah. Tapi nak pegang kemah usaha kita, tak boleh. Kalau kita pegang pada usaha kemah kita, ini orang yang tak tawakal juga. Tak tawakal juga. Tawakal ni, buat sekerat, bagi Tuhan sambung. Buat separuh, Tuhan kena sambung. Nah, kalau kita buat, kita duk pegang usaha kita, tengoklah, aku buat tak pernah silap tak. Bila silap sekali, jatuh terduduk. Pasal apa? Pegang pada usaha sendiri. Tak. Kita bukan boleh pegang pada usaha. Usaha kita ni sebab Allah Ta'ala suruh saja. Fa idza qadatis shalah fantashiru fil ard. Tuhan perintah usaha, keluar berusaha. Lepas tu, dalam duk berusaha tu, nak kena serah pada Tuhan. Buat sekerat, Tuhan sambung sekerat. Tu orang yang bertawakal. Sebab tu dia kata tawakal ni salah satu hamba yang dicintai Allah. Tak. Sebab kita bila pasal apa Tuhan cinta? Sebab di situlah nampak sifat kehambaan. Di situlah nampak sifat kehambaan kita. Tu kalau kita berpegang pada kerja kita, berpegang pada usaha kita, bermakna kita ni hebat macam Tuhan juga. Boleh bagi rezeki, boleh bawa keluar benda dalam bumi, boleh bawa keluar suruh kita. Sebab itulah orang yang bertakwakal, yang tak bertawakal ni, dia panggil kurang sempurna iman, dia tak sempurna. Sebab dia berpegang pada diri dia. Sebab tu bila berpegang pada diri dia, bila tak dapat dia akan kecewa. Bila tak dapat dia putus asa. Kalau awal-awal lagi kita bagi kat Tuhan, kalau awal-awal lagi kita serah kat Tuhan awal lagi, kita takkan kecewa. Tu sebab kita buat sekerat je. Maka Tuhan yang buat sekerat lagi. Jadi bila tak boleh juga benda tu, tak dapat juga benda tu, bukan salah hak awal ni, salah ujung tu. Tapi nak salah Tuhan tak boleh lah. Kalau hak sama-sama makhluk ni, maka hak hujung tu lah. Tu hak kita awal ni, tak ambil kira lagi, dia kira hak hujung. Jadi kita buat sekerat, kita serah kat Tuhan untuk selesaikan benda tu. Ni tawakal. Tu di atas ni, pasal apa yang Allah Ta'ala suka sangat ni orang tawakal? Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia, Tuhan sangat cinta, sangat sayang, sangat suka. Pasal itu Tuhan suka tu. Sebab dia buat apa-apa, dia tak mengaku diri dia. Dia tidak ada sifat keakuan. Tak mengaku kata aku tak. Tu buat sikit Allah, buat sikit ya Allah, buat sikit ya Allah bagilah, ya Allah bagilah. Tak. Tu. Kita buat nampak kita aku hebat, aku buat. Kalau tak ada aku ni hampa tak ada kerja. Kalau tak ada aku ni pakai habislah. Kalau tak ada aku ni siapa nak tolong dalam kampung ni? Duk nampak kita. Itu tidak bertahu orang tak ada penyerahan pada Tuhan, kan? Duk nampak dia. Sebab tu bila orang kata ada sikit, mula nak naik angin. Bila orang cecela sikit, mula nak marah. Pasal apa? Tak sodok salah orang. Kita sendiri yang salah. Sebab apa? Sebab kita daripada awal lagi kita tak sah Tuhan. Daripada awal lagi kita ada sifat keakuan. Sebab tu bila orang kata kat kita, gaduh nak marah. Tu. Tapi kalau kita serah pada Tuhan awal-awal lagi, kalau tak jadi benda tu, orang kata kat kita pun kita tak rasa apa. Pasal apa? Bukan aku yang bagi jadi. Bukan aku yang lalui. Allah Ta'ala yang melalui. Aku buat sekerat. Hak sekerat lagi tu sambung, Tuhan sambung. Nampak nak marah Tuhan. Maka kat Tuhan tak boleh marah. Tak, mana boleh marah Tuhan. Tu tengok tu. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang tawakal. Tu, walaupun bahasa asal tawakul, bahasa Arab. Kita guna bahasa Melayu, tawakal. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan sekalian yang tawakal. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh. Jadi kalau orang dengar kita baca tawakal kan, memang tak kenal lah ni bahasa Arab, dia tawakul. Tapi tak apalah kita guna bahasa Melayu kan. Dari segi bahasa Arab tak kenal, dia tawakul. Dan dia kata lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh lah, Tuhan suruh kita tawakul. Tengok, terkadang
wajib dan terkadang sunat. Tawakul ni kalau benda hak, tengoklah. Kadang-kadang tawakul itu wajib. Kadang-kadang tawakal ni sunatnya. Maknanya hak ni dia kena kembali kepada pekerjaan hak asal tu lil wasail hukmul maqasid kan. Tangga dia tu mengikut maksud. Jadi maksud kita nak buat tu pada kita nak buat perkara hak wajib ni. Contohlah boleh pergi Mekah Covid apa pun tak ada dah. Duit cukup dah, panggil dah. Maka kita wajib tak kita pergi Mekah? Wajib. Tawakal untuk keselamatan kita pun wajib tak? Jangan sampai kita tak mau pergi lah, sebab kita takut jatuh pai terbang. Tak. Hak ni orang yang tidak bertawakal. Jadi dah cukup semua, dah rukun semua cukup dah. Maka kita pun pilah naik kapal terbang tu. Memang kapal terbang tu kalau jatuh mati. Berapa ribu kaki tu. Kita duk awan duk goyang pun ketak tak dah. Kan? Maka kena kuat. Hak ni hukum tawakal ni wajib. Sebab kita nak buat benda wajib. Wajib kita bertawakal. Jangan duk fikir lah sampai nak jatuh kapal terbang ke sat GP tak terus fikir lagu tu bila nak pergi Mekah. Tu. Tapi lah ni pasal kita ada terhalang untuk pergi. Hak ni hak tu lain lah. Ni kita nak cerita benda hak wajib dah tu. Tu. Jadi bila wajib, maka hukum untuk kita tawakal tu apa hukumnya? Wajib. Tu. Jadi maknanya tak bolehlah kita sampai tak mau pergi pasal apa? Wah, aku tak boleh. Hak kita takut jatuh mati. Dak nak mati ni tak pergi Mekah mati. Tu tak pergi Mekah mati. Jadi yang duk mati atas kapal terbang tu pasal masa tu sampai dah. Masa sampai. Masa sampai tu yang mati tu. Tu sebab tu kita tak boleh kata kalau tak pergi pun tak mati. Lah, tak pergi lagu mana nak mati. Tak pergi guna nak mati. Tu masa tulis dah tarikh Allah Taala tulis di azali dulu ni tarikh hari bulan sekian-sekian. Masa sekian-sekian sebab mati pun jatuh kapal terbang. Lepas tu kita kata lah kalau hang tak pergi pun, kalau dia tak pergi pun tak mati. Mana boleh tak pergi? Wajib kena pergi kak. Kena pergi. Tu ada pula tu dia panggil tautik ahli kazib tu. Jalan nak muhung. Dia kalau ni bukan ada pun. Kalau ni muhung lah. Tak ada. Tu. Kalau dia tak mai, kalau dia tak keluar pergi kedai pun tak kena lindih mati. Dak, dia wajib kena keluar. Kaki dia tu tetap kena keluar tak? Pasal apa? Sebab tarikh mati dia tu tulis hari tu. Kalau dia tak keluar, maknanya Tuhan tulis di azali tak kena. Kalau dia tak keluar, maknanya Tuhan buat kesilapan. Tuhan tulis di azali mati. Tetap tak mati. Mustahil Tuhan silap. Mustahil. Maknanya memang dia kena pergi. Sebab tu dia tidak ada kalau. Cuma kalau tu habang cakap kita saja tu lah. Tu. Kalau dia tak pergi pun tak mati. Dia wajib kena pergi. Kalau kita tak terlupa ambil dia tu lah. Tak terlupa ambil anak. Terlupa tak ingat ambil anak. Lepas tu dia keluar balik seorang-seorang. Balik-balik kena lindih dengan kata mati. Kalau tak terlupa pun tak mati. Tak, wajib lupa. Wajib lupa. Pasal apa? Pasal tarikh mati dia tulis hari tu dah. Maka Tuhan saja buat bagi kita lupa. Kalau Tuhan tak buat kita lupa, kita ingat kita ambil. Hak Tuhan tulis mati nak mati bila? Nak mati bila? Nampak tak? Tu kita kata hukum bertawakal ni adalah wajib. Pergi juga. Lepas tu tak takut kan? Lah, takut apanya? Wajib pergi benar tu. Wajib tawakal. Serah kat Tuhan lah. Kita usaha-usaha dah. Tak. Tapi lah ni kita ada terhalang kan, tak boleh pergi. Ni tak payahlah kan. Tak. Tu tengok tu wajib dan sunat dan terkadang sunat kerana dan terkadang sunat. Sunat tawakul noh. Tak wajib sunatnya. Sunat lah nak pergi ziarah kan. Bila ni nak pergi ziarah. Tak takut kan naik kereta isi tengok jalan. Nak buat macam mana tu kerja Tuhan. Duk takut nak naik kereta sampai bila nak takut. Tu. Pergilah nak buat macam mana, nak ziarah orang sakit, nak ziarah orang mati. Serah kat Tuhan lah nak buat macam mana. Tak. Itulah. Kalau dia tak pergi pun tak mati accident. Tak, dia kena pergi. Tak.
Tu dia nak pergi tengok orang mati, dia mati dulu. Dia mati sama. Tu nak pergi tengok orang sakit tak mati, dia mati dulu. Dia tengok jalan. Kalau dia tak pergi pun, kalau apa, dia tetap wajib kena pergi. Kena pergi. Ini sunat bertawakal. Pasal kita nak pergi sunat, kita pergi ziarah orang sakit. Maka tawakal pun sunat tengok. Sunat. Kerana firman Allah Ta'ala, Tuhan kata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jua, Tuhan sajalah, maka tawakal oleh kamu. Nak serah-serah kat Tuhan. Tu. Hanya Allah jua tu, memberi pada hasar tu. Jua. Tidak ada yang lain. Tu Nabi Ibrahim duduk dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tengok tak? Tengok ni. Allahu Akbar tu. Zikir ni kita boleh bawa zikir ni. Tak. Bagi kuat hati dengan Tuhan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tak. Bawa ulang. Supaya pergantungan hati kita semakin kuat dengan Tuhan. Tak. Tu. Nabi Ibrahim tengok akhir kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebab tu bila malaikat metawar macam-macam, dia semua dia tolak. Tak. Cukup Allah Ta'ala sudah. Tak. Allah Ta'ala dia cukup sebagai wakil. Tak. Wakil, penolong. Tu, wakil penolong. Dia jugalah sebaik-baik pelindung. Dialah juga sebaik-baik penolong. Allah tak ada siapa dah nak tolong kita ni. Mereka keadaan kritikal, keadaan apa pun, tak ada siapa nak tolong. Tuhan saja yang boleh tolong. Tak. Doktor pun tak boleh buat apa dah. Nak buat macam mana ni? Tak ada siapa dah. Kita kena merintih merayu kat Tuhan. Tak. Tu. Sebab tu kita minta tolong pada orang, tapi merayu merintih pada Allah. Tak. Minta tolong pada orang, tapi serah kat Allah. Jangan serah pada orang. Tu. Jangan minta tolong kat orang tak apa. Tolong saat buat ni, tolong saat buat ni. Tak. Tapi hati nak gantung, kena gantung dengan Tuhan. Tu. Nabi Ibrahim ni makam tinggi tak? Pangkat tinggi. Tu. Kita tak salah kita minta tolong ke orang. Tapi hati kita bergantung pada Allah. Tak. Minta tolong selesai no? Lepas tu balik lagi merayu kat Tuhan minta. Boleh? Hak ni pangkat tinggi Nabi Ibrahim ni. Tak. Mai tawar tak mau tengok Nabi Ibrahim. Nabi kita tengok macam tu juga. Doa sentiasa dalam hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus jadi darah daging dalam hati. Tak. Tu. Sebab tu ketika Nabi dibuat tuju dengan batu macam-macam. Tak. Tu. Sampai malaikat memang, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala dengar kata-kata nista. Allah Ta'ala dengar apa yang pihak Taif buat kat Rasulullah. Kan? Tu. Malaikat sampai kita kata malaikat tak tahan tengok ni. Tu. Tak tahan tengok. Sedih. Tu terang ulama kata malaikat nafsu tak ada. Tu. Nabi duk buat sungguh. Nabi tengok apa Nabi kata. Malaikat penjaga gunung di Taif tu mai kat Nabi ni. Minta ke Allah Ta'ala, aku nak angkat bukit ni. Tak doa. Nabi tak mau Nabi. Tak mau. Tengok apa rayuan. Ni rayuan rintihan Nabi pada Allah Ta'ala. Rintihan. Tanya Tuhan lagi. Ya Allah Tuhan, lepas ni tang mana pula Allah Ta'ala nak hantar aku? Kan? Adakah Allah Ta'ala nak hantar kepada orang yang nak buat aku pula ni? Tu. Adakah Allah Ta'ala nak hantar pada orang yang nak menguasai aku pula? Nak buat lagi? Tak hantarlah tahun pun tak apalah. Asalkan aku ni tak kena murka Tuhan. Sampai teratu Nabi kita. Sampai teratu hati punya bergantung kat Tuhan. Tak harap siapa langsung. Bermaknanya kalau Tuhan buat lagu tu pun, buat. Tu. Sebab apa? Sebab ni, dialah cukup Allah bagi aku. Dialah sebaik-baik penolong. Dialah sebaik-baik pelindung. Maknanya kalau Tuhan buat lagu tu, tentu Tuhan ada pasal. Tentu Tuhan ada sebab. Tu. Dah. Jadi, bila malaikat mai nak tolong buat Nabi, tolak. Dan Nabi kata tak payahlah. Kan? Tu. Doa pula. Allahumma hadiya qaumin fa innahum la ya'lamun. Walaupun mereka ni tak beriman dah ni, anak cucu mereka nanti insya-Allah lah akan beriman.
Tu Nabi. Dalam keadaan darah penuh ni. Dengan Zaid bin Harisah pun penuh kena lindung Nabi. Tak minta. Kalau kita lah, ya Allah, tak tahulah, maki hamun dah. Kan? Ni tengok pasal apa ni. Sebab kita kata, hasbunallah wa ni'mal wakil ni duk berjelera dalam hati ni. Kan? Tu kita kena duk bawa selalu zikir ni. Ingat. Kan? Tu. Ni bukan calang-calang orang yang boleh bertahan macam Nabi ni. Tak? Sampai malaikat tawar tak mau. Tak? Lepas tu tanya Tuhan pula. Lepas ni Tuhan nak hantar tahu apa? Kan? Tuhan nak hantar kat orang yang nak buat pula ke? Tak apa. Kan? Kalau Tuhan nak hantar pun tak apa, asalkan Tuhan tak murka aku sudah. Tu Nabi. Kita tak mampu. Kita sahih tak mampu. Tak? Tuhan uji sikit je. Tak? Merungut dah. Tu. Tuhan uji sikit je. Dah kecewa dengan Tuhan dah. Macam mana kita nak dapat hasbunallahu wa ni'mal wakil? Tak ada. Sebab tu kita ni kebanyakan termasuk saya ni, kita hanya ucap di lidah saja. Tapi kita tidak ada di dalam hati kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak ada. Tak. Tu. Cukup Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik wakil. Kita kata di mulut dah. Cukup Allah. Tapi bila main berlaku sikit Tuhan uji, hilang Allah. Jadi tak dapatlah kita kata makam ni. Kita sebenar-benar nak dapat makam tawakul, boleh jadi dok lagi. Dok lagi. Tengok tu dah. Tu dia tadi sini tu. Allah Ta'ala jualah tu. Artinya dan atas Allah Ta'ala jua Tuhan saja. Maka tawakul ataupun tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Nampak tak? Kalau hang benar-benar beriman, serah ke Allah Ta'ala. Tu Nabi kata, tak kisah. Pasal Allah Nabi beriman, Nabi iman sungguh, iman kamil sungguh. Sebab tu Nabi tak kisah dah. Tuhan tanya pula, Tuhan lepas ni nak hantar tak mana pula? Aku nak redha. Kita tak mau dah kalau kita. Nak. Kalau itu cukup, ya Allah, tak tahan dah, ya Allah, cukup, tak mau dah. Nak. Ni sakit ni tak tahan dah, minta Allah Ta'ala buang langkap penyakit ni, tak mau dah, tak mau. Tak apa, tak salah, makan orang awam kita. Tapi Nabi tanya Tuhan lagi, dah. Lepas ni nak hantar tak mana pula? Nak hantar kat tempat jauh yang orang nak katuk aku pula ke? Nak hantar dekat orang dekat nak buat aku pula ke? Tak apa, Tuhan hantar tak mana pun, aku nak redha. Nabi. Malaikat sampai tak sanggup tengok. Tak. Tu Nabi duduk tu. Tak. Tu. Allahu Akbar, ni akhlak Nabi kita. Tak. Tu tengok. Itulah yang Allah Ta'ala kata wahyun yuha tu. Tak. In huwa illa wahyun yuha. Tu dia di sini tu. Maka jika kamu beriman, kalau benar-benar beriman sungguh, maka Allah Ta'ala tempat yang paling baik untuk kita bergantung. Dan firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Artinya dan atas Allah Ta'ala jua, semua jua hasar. Maknanya tak ada lain, tak ada hal lain. Tu Nabi dapat pangkat Abdullah, hamba Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, tengok. Tengok ni, dah. Orang-orang yang hebat ni. Duk satu level ulul azmi dah. Tengok tu dah. Maka hendaklah tawakal kamu sekalian yang tawakul. Maka hendaklah tawakul sekalian yang tawakul. Apa dia maksud dia? Tiada atas yang lain daripadanya. Tu bukan nak bergantung hati ke orang lain, tak ada. Tak ada. Ni kata hebat sampai malaikat tanya pun tak mau dah. Kita malaikat tak tanya, orang tanya nak tolong, kita pun minta dah. Tapi tak, bukan salah orang awam lagu tu lah. Ni malaikat nak main tolong, tak mau lagi. Kita orang main minta tolong, nak tolong pun kita tolong tak tahan dah. Sebab tu kita tak boleh pi lagi. Perjalanan kita jauh lagi. Tu. Kerana firman Allah Ta'ala tu dia kata sini, dan memada akan Allah Ta'ala tu tadi tu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan memada akan Allah Ta'ala akan orang yang tawakal. Cukup dah, memada cukup dah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yang tawakal, Allah Ta'ala cukup untuk dia. Cukup. Kita cakap saja, tapi
Cakap pun tak apalah, boleh pahala. Ni dia panggil latihan untuk sampai kepada Allah. Sebab tu kita duk zikir subhanallah, Allah, 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 Allah tu. Tu. Ini bukan ingat Allah lagi. Tu ulama sufi kata, ini bukan ingat. Ini baru latih untuk ingat. Tapi latih pun dapat pahala dah. Tu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Betul ke kita sah kat Tuhan sungguh? Betul ke cukup dah Allah Ta'ala bagi kita ni? Dah, kita tak sampai pangkat tu lagi. Baru latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah. Dah lagi, kita tak ingat lagi. Hanya kita baru berlatih untuk ingat. Ingat bukan sebut. Sebut lain. Ingat kita duk habaq selalu. Tak. Tu. Anak kita duk jauh. Tak. Walaupun tak sebut nama, tapi duk terbayang dalam fikiran. Kan? Setiap saat, setiap ketika anak kita duk lintas di nak mata kita ada nampak. Kan? Tu. Walaupun tak sebut anak kita nama Muhammad. Muhammad tak sebut. Tapi fikiran kita tu, seolah-olah anak kita yang duk di Johor, Kuala Lumpur tu, macam yang duk tepi kita. Kan? Hak tu nama dia ingat Allah. Kan? Hak tu nama ingat Allah. Tu. Adapun sebut tu, itu latihan. Ulama kata latihan. Tapi latihan pun kena lah. Kalau tak berlatih, bila nak lulus? Latihan kena lah. Kalau tak latih, bila nak lulus? Kena latih dulu. Ni latih pun tak mau. Latih pun tak mau. Lagi lambat lah. Tu. Tu duk main zikir subhanallah, Allah, Allah, Allah. Maka hendaklah tahu habis tentu dan memada cukuplah Allah Ta'ala akan orang yang tawakul. Kalau dia betul-betul tawakal, berserah diri, berserah hati daripada Allah Ta'ala, Tuhan cukup dah kat dia ni. Kerana firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tengok. Dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memada akan dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang takut pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri akan buka jalan untuk keluar daripada dia. Tu. Bila kita takut kat Tuhan, yang pertama sekali takut dulu, maka Tuhan buka jalan keluar. Takut dengan makna takut nak buat dosa, takut tinggal kewajipan. Tuhan buka lorong. Tak. Bila dah lorong buka, tak. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tak. Lepas dah takut, kita serah kat Tuhan. Tak. Tu takut kat Tuhan. Sebab tu bila takut kat Tuhan, apa Allah Ta'ala suruh, kita buat apa Tuhan suruh. Tu yang kita cerita Nabi sanggup Nabi sanggup berdepan dengan Raja Syria ketika tu Syam. Raja Habib bin Malik kan, yang nak mai jumpa Nabi, bawa tentera 10,000 tentera nak jumpa Nabi seorang. Tu. Jadi Nabi ini tak takut pada Allah Ta'ala melebihi takut pada 10,000 tu. Tak. Maka bila takut, maka Allah Ta'ala akan buka lorong untuk Nabi. Tak. Lepas tu segala apa yang Nabi nak buat saat ini, serah pada Allah. Bila serah pada Allah Ta'ala, cukup Allah bagi Nabi. Cukup Tuhan bagi. Kita tak takut kat Tuhan, tak. Takut kat makhluk lebih pada Tuhan. Tak. Tu. Takut kat orang lebih pada Tuhan. Tak pergi sembahyang, takut kat bos lebih pada Tuhan. Tak. Jadi bila kita tak ada takut, Tuhan tak buka lorong. Bila lorong tak terbuka, macam mana kita nak serah kat Tuhan? Takut pun tak ada. Tak. Takut dulu baru boleh serah Tuhan. Ni kita tak takut kat Tuhan, Tuhan perintah suruh sembahyang pun tinggal. Lebih dengar kata orang lagi pada Tuhan. Tu. Jadi maka Allah Ta'ala tak buka lorong kat kita. Bila tak buka lorong, tak. Kita nak serah kat Tuhan macam mana? Takut pun tak ada. Tak. Lepas tu duk bergantung pada diri kita. Bila bergantung pada diri kita, Tuhan nak tolong tak? Tuhan tak tolong. Bila tak tolong, tak dapat apa kita nak, mula nak kecewa, mula nak kritik Tuhan, mula tak puas hati dengan Tuhan. Tu dia kata di sini tu, maka Allah Ta'ala memada, cukup Allah Ta'ala. Cukup Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi, walaupun orang buat macam mana pun tetap tersenyum.
balin buh tai macam Nabi. Awal Islam tahu Nabi orang buat macam. Tapi dah Nabi duk berdamping dengan Allah Taala, hak lain terlindung, tak nampak. Artinya menolak ia daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia. Tu yang kata Allah Taala memada apa? Tu tengok tu. Maksud cukup Allah Taala jadi pendamping kita. Artinya menolak ya Allah Taala akan tolak, Allah Taala akan takbiak kita akan barang yang menyusah akan dia. Bila kita wa may yattaqillah dan kita wa man yatawakkal 'ala Allah, Tuhan takkan tinggal kita. Dah kita ambil Allah Taala sebagai wakil, kita ambil Allah Taala sebagai pendamping, kita ambil Allah Taala sebagai pelindung. Jadi kita bila kita lantik seorang tu bodyguard kita, dia tidak akan tinggal kita. Kita bayar dia untuk jadi bodyguard. Kita pergi tak mana pun dia jaga kita. Jadi kita ambil bodyguard kita bukan orang jalan-jalan orang, bukan manusia biasa, bukan jin. Kita lantik Allah Taala sebagai wakil kita. Tu. Jadi Allah sendiri pendamping, pelindung. Jadi Allah Taala ni berkuasa daripada sekalian hak lain. Takkan Tuhan nak biar. Ni yang Nabi tak minta ni. Tu. Ni yang Nabi tanya lagi Tuhan, lepas ni nak hantar ke mana pula? Adakah nak hantar tempat orang nak buat pula? Tak. Pasal apa? Pasal Nabi tahu dah kalau Tuhan hantar juga tentu ada sebab. Sebab apa? Tu tengok tu. Habis Islam Taif habis. Lepas tu habis dengan sebab kesabaran Nabi, tawakal terlalu tinggi pada Allah Taala, habis Taif Islam sampai hari ni. Tu. Tapi kalau Nabi tak sabar lah, tak. Nabi hempuk bukit, tak. Tengok tak. Tu akhlak Nabi tu. Sebab tu orang Taif lepas tu masuk Islam. Pasal apa? Pasal apa mereka tak ikut Abu Lahab? Pasal apa tak ikut Abu Jahal? Sebab Abu Lahab ni pemohong lepas awal lagi. Jadi bila Allah Taala perintah Nabi pergi di Taif tu, sebab dah di Mekah ni orang tak mau ikut dah. 70 orang yang ikut waktu tu. 70 orang ketika duk Nabi duk dakwah tu. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, maka orang kafir buat Nabi macam Islam tak kuat ni tu. Maka pilih di Taif, ikut orang nak ikut. Nabi berjalan kaki dengan Zaid bin Harisah. Tu. Taif ni 90 km lebih, boleh 100 km. Boleh buat jamak qasar Taif. Tu kita keluar, kita buat tawaf wadak kan, buat jamak qasar. Habis Taif. Abu Jahal awal lagi dia naik kuda, tak. Abu Lahab tak. Awal lagi naik kuda pu. Dia pergi habaq jumpa pok-pok tu. Dia kata hampa jaga dah. Anak belakang aku ni nak mai sini. Tak. Dia nak penyesat hampa. Hampa jangan duk dengar kata dia. Sihrun mubin. Dia ni sihir ni, ahli sihir. Masuk tu dah. Nak azan tu. Azan dulu. Nak azan dulu. Tak perasan. Azan. Buat lagu Mesir, lagu Madinah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah
Tengok kan. Jadi sambung cerita tadi, bila nak Abu Lahab pergi di sana tu, dia cerita dah siap. Dia naik kuda cepat sikit kan. Nabi nak pergi dengan Zaid dengan Harisah ni, dahlah jalan dulu kan, jalan-jalan kan. Jalan bukit-bukit. Terbayangkanlah jalan dulu kan. Law ni tak apa, kita jalan highway ya. Pergi Taif tu. Jadi bila pergi sana tu dia cerita siap dah dia ni. Anak-anakan ku ni tersesat tu lah. Jadi kalau duk mai cerita kat hampa nak ajak masuk agama apa dia tu. Ni semua agama baru semua. No? Sebab tu bila Nabi pergi tu, lepas dah dapat perkhabaran tentang buruk tentang Nabi, pergi tu yang bantai sekan kan. Bantai sekan. Dah. Tu cerita dia, cerita asal tu Nabi pergi di Taif tu. Baik, tengoklah. Tu di atas sini memada akan artinya menolak ia akan dia dari barang yang menyusahkan akan dia. Jadi kalau kita serah kat Tuhan sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan tolak, Allah Ta'ala akan lempak buang perkara-perkara yang menyusahkan kita. Lepas tu Nabi tu, tu dapat pangkat Abdullah tu. Jadi Allah Ta'ala buat Nabi tu, sebab tu kita terkadang tu bala yang Allah Ta'ala datang pada kita tu untuk naikkan pangkat kita kan. Kadang-kadang musibah yang Allah Ta'ala bagi itu untuk naikkan pangkat kita. Tu Nabi dapat pangkat Abdullah. Sebab tu orang yang sakit, yang reda ni, maka Allah Ta'ala hapus habis dosa-dosa dia, dosa kecil. Termasuk dihapuskan dosa kecil orang yang sakit, yang reda. Bila sakit kita kena reda. Tu sabar di atas kesakitan, habis Allah Ta'ala hapus dosa-dosa dia, dosa kecil. Jadi Nabi Allah Ta'ala buat itu sebab Nabi tahu dah Allah Ta'ala ni takkan menyusahkan. Sebab bila berdamping dengan Tuhan, Tuhan takkan menyusahkan. Lepas tu yang Tuhan buat itu tu, sebab Tuhan ni paling bijak sebagai wakil, maka Allah Ta'ala tahu pasal apa Tuhan buat lagu tu. Nabi faham hikmah Tuhan. Tu lepas tu habis Islam Taif sampai ke hari ni. Tapi kalau Nabi tak sabar, kalau Nabi hempuk bukit tu, maka orang tu tinggal tak kita teruk ni dan tu sebab tu Nabi kita ni dia tidak pernah, Nabi tak pernah doa kat umat dia ni bala-bala yang menghancurkan dak. Nabi tak pernah. Tu tak pernah doa untuk teruk-teruk yang menghancurkan umat dak. Tak pernah doa tenggelam Mekah tak ada kan. Tak macam Nabi dulu kan. Habis hancur umat. Tu sebab tu Nabi dia ada Nabi seorang saja yang ada syafaatul kubra tu. Sebab tu di akhirat esok ni tak ada siapa dah yang ada syafaatul kubra. Nabi kita seorang. Sebab dia tak gunakan senjata yang Allah Ta'ala bagi satu doa yang untuk menghancurkan umat, tak guna. Tu kita tengok sejarah mana ada Nabi menghancurkan umat tu tak. Kalau Nabi doa bagi hancur umat, habis kita sampai hari ini dah tak ada apa kan. Tu maka Allah Ta'ala habis tu di atas ini. Dan firman Allah Ta'ala lagi, alaihissallahi bikafin abdah. Artinya ni Tuhan tanya, adakah tiada Allah Ta'ala, istifham awal Tuhan tanya tu, adakah tiada Allah Ta'ala tu memada akan hamba-Nya? Awak tak cukup lagi ke aku ni sebagai Tuhan hamba ni? Tu istifham. Awak tak cukup lagi ke? Aku jadi pelindung hamba, aku jadi pembimbing, aku jadi pendamping, tak cukup lagi ke? Nak kena cari orang lain lagi. Tengok tak? Ini yang kita duk bincang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah kan. Tu nak kena minta untuk nenek lah, orang dulu ni nak minta untuk rahmat tu, minta pakat penjaga pokok lah apa. Tu semua mengarut semua tu kan. Tu tak cukup lagi Tuhan ni, tak cukup awak. Tuhan kata artinya adakah tiada Allah Ta'ala, awak tak cukup lagi ke? Allah Ta'ala ni memada akan hamba-Nya, bahkan menolak ia Allah Ta'ala dari hamba-Nya akan kejahatan. Jadi Allah Ta'ala sajalah yang boleh tolak kejahatan. Tak ada nak pergi sembelih ayam putih apa, bagi pokok apa, tak ada penunggu, tak ada kan. Tu orang tua kata, pergi mana ayam putih ni? Sembelih jamu tok nenek. Tok nenek apanya? Tok nenek kita duduk dalam kubur tu. Tu mana ada tok nenek duduk tunggu tak pokok. Ada pula tok nenek pergi tunggu pokok tu. Tok nenek kita duduk di kubur lah.
Hidup pergi untuk nenek dah. Ni semua ni mengarut semua ni. Allah Ta'ala tu saja yang pendamping kita. Damping yang menentang apa? Tengok orang kuat dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala bukan pernah tinggal kita. Tak pernah tinggal kita. Sebab tu dia panggil Allah Ta'ala kurnia pada kita. Mula-mula ni'matul ijad. Tuhan buat kita mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Nama dia ni'matul ijad. Nikmat ijad itu Tuhan bagi nikmat mengada. Daripada tak ada. Dari tak ada apa ni, daripada titis mani tu, maka Allah Ta'ala bentuk kita di dalam perut. Hak ni nama dia sifat kudrah yang sangat sempurna. Kita kalau nak buat benda apa pun, kita buat atas ni lah. Nah, benda hak nampak boleh buat. Susun bata. Ni Allah Ta'ala ni bukan buat benda luaran. Tuhan bentuk manusia dalam perut. Tuhan bentuk manusia dalam perut. Buat lagu mana? Tak tahu. Tu kamalnya kudrah Tuhan. Buat anak dalam perut. Tu boleh jadi besar sebulan besar ni. Tata buka tangan. Tata mata celik. Tata dan nadi dah. Tengok tu. Tu sempurna kudrah Allah Ta'ala. Tuhan buat sampai tahu tu. Hebat tak Allah Ta'ala ni tak? Tu dia atas sini tu. Tu dia kata tu. Bahkan menolak ia daripada hambanya akan kejahatan. Bila buat kita nikmat ijad, Tuhan tinggal kita tak? Tak. Hak ni nama ni'matul imdad. Tuhan buat bagi nikmat imdad pula dah. Apa dia nikmat imdad? Tuhan kekalkan kita ni sampai hari ni. Lepas tu, boleh layak betul tak kita ambil Tuhan sebagai pendamping? Tepat tak kalau kita ambil Tuhan sebagai pembimbing? Tepat tak kita pilih Allah Ta'ala sebagai wakil kita? Betul? Pasal apa? Sesaat Tuhan tak malah tinggal kita. Ini nama dia ni'matul imdad ni. Ni'mat imdad Tuhan tak tinggal kita pun. Kalau tinggal Tuhan tinggal kita ke? Tak makan kita. Tu dia panggil dalam kitab, dia panggil kasih sayang Allah Ta'ala ni melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Mak dia sayang anak lagu mana pun, ada masa dia panggil sayang tu orang panggil tinggalkan. Macam mana tahu peribahasa tu kan? Sayang tinggalkan guna tu. Dia tinggal. Mak sayang anak dia tinggal kok. Allah Ta'ala dia kasih pada hamba dia sikit tak nak tinggal. Sesaat tak nak tinggal. Sebab tu bila kita ambil Allah sebagai pendamping, kita ambil Allah sebagai wakil kita, ini adalah pilihan yang paling tepat. Paling tepat. Sebab tu Nabi tak tinggal. Tak. Sebab tu dalam keadaan lagu mana sekalipun susah, payah, lagu mana sakit, lagu mana pun teriak, lagu mana pun tak tinggal Tuhan. Pasal apa? Pasal Tuhan tak pernah tinggal kita. Kita senang sikit lupa Tuhan. Tak. Susah cari Tuhan. Susah cari Yasin. Tak. Tu sakit cari Yasin. Lega tu hilang Yasin tu. Tu masa duduk sakit Allah. Yasin duduk bawah pantai. Tak. Tu bawah pantai tu. Tak bawah pantai lah. Baca tak kak? Tu. Lega sakit tu. Surat Yasin hak duduk bawah pantai tu. Tak ada. Tidak tahu. Tu kita. Cari Allah di kala susah. Tak mau ni. Tak mau. Tak. Bila senang tinggal Allah. Tak. Nabi tak. Para wali tak. Bersama Allah di kala susah dan senang. Ini pengorbanan para sahabat. Tak, yang kita cerita apa ni Pak Ja'far Abi Talib kan. Tu tengok. Bersama Allah di kala susah dan senang. Nabi kita hijrah pi Habsyah pi tak. Balik mai tak dan setahun duduk dengan Nabi tak. Pi perang Mu'tah pula. Pi mati. Pi mati. Ni sepupu Nabi ni, abang Sayyidina Ali tak. Ja'far Abi Talib. Muka yang paling mirip dengan Nabi tak. Nabi sangat kasih sebab muka nak sama dengan Nabi. Duk di Habsyah tu 10 tahun duk di Habsyah. Tak jumpa Nabi, tak bertemu muka, rindu kat Nabi 10 tahun tak jumpa. Balik mai di Madinah, setahun balik mai, Nabi tengok teriak, Nabi teriak. Nabi kata aku pun tak tahu aku teriak sama ada aku teriak seronok sebab menang perang ketika tu balik perang ataupun aku seronok sebab berjumpa Ja'far. Duk setahun saja pi perang pula dah di Rom dah. Maka Ja'far langkah pi tak balik dah. Mati dalam perang Mu'tah. Dah. Tu. Maka Nabi teriak tengok.
Allah Ta'ala pancar secara langsung. Ni pengorbanan para sahabat. Ini orang yang betul-betul menjadikan Allah sebagai pendamping. Ini orang yang melantik Allah menjadi bodyguard. Tak, bahasa kita lah. Tak. Tapi bukan maksud bodyguard tu jadi kuli dah. Tak. Kita kalau bodyguard pekerja. Tapi dengan Allah bukan pekerja. Tu dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Tengok ni. Nak dapat makam tawakal ataupun tawakul. Tawakal bahasa Melayu, tawakul bahasa Arab. Kalau kita nak dapat makam tawakal ni, rukun dia ni, dia kena ada 3 benda ni. Maknanya kalau kita tak ada 3 ni dalam diri kita, kita masih lagi belum serah betul-betul apa yang kita buat pada Tuhan. Kena ada 3 ni, baru nama kita berserah. Nah. Jadi sebab itulah kalau kita tak serah, kalau kita serah kat Tuhan sungguh urusan kita, bila tak dapat apa kita nak, tak mencapai apa yang kita ingin, tentu kita tidak akan kritik ataupun kecewa. Ataupun kita tak pernah terasa hati dengan Tuhan. Tapi kalaulah kita buat benda tu, bila tak dapat kita terasa hati dengan Tuhan, kita kecewa dengan Allah, maka ini menunjuk ketika kita buat pekerjaan tadi tu, kita betul-betul tak serah. Sebab kalau kita serah kat Tuhan, kita yakin kata Tuhan sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila kita tak dapat apa yang kita impikan, bila tak dapat apa kita idamkan, pasal apa kita kecewa? Ini menunjuk kata kita tak betul harap kat Tuhan. Kita tak betul serah. Tang tu pengukur nak tengok kita serah atau tak. Kalaulah kita betul-betul serah, main lagu mana pun, buat lagu mana pun, Tuhan tak bagi, modal habis ratus ribu, apa tak dapat, kita tidak akan membangkang apa Tuhan buat. Kita tidak akan maki hamun benda tu. Pasal apa? Pasal Allah sebaik-baik penolong. Pasal dia adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Maknanya kalau dia tak bagi tu, ada sebab. Jadi ketika tu kita kena berlapang dada, kena tenang. Hak ni nak habaq senang, nak buat payah. Nak buat payah. Kita rasa puasa nak kena berhenti tentu pagi pasal kuis 9 dah. Boleh? InsyaAllah kita akan sambung pula di bulan hadapan. Sesi kita bulan hadapan kuliah subuh. Tanda tentu dia panggil situ, dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakul itu 3. Jadi kita nak beritahu satu benda. Ini yang tahun lepas yang kita buat. Kalau yang tuan-tuan buat dengan saya tahun lepas ni, jadi tiap-tiap tahun kita ada buat beberapa amalan untuk dihadiahkan kepada si mati. Kita sendiri pun semua ada amalan. Jadi kita teruskan buat. Cumanya di sini siapa-siapa nak tumpang buat dengan saya untuk kita sedekahkan pahala arwah, pahala-pahala yang amalan yang kita buat ni, termasuk Yasin Fadilat dibaca setiap hari di bulan puasa. Ni amal-amalan yang kita buat sebab bulan puasa ni kita tak mengajak sangat. Kan, jadi masa lapang tu banyak. Jadi kita buat banyakkan amalan. Ni cuma ni tak wajib lah. Siapa-siapa rasa nak tumpang, kod dia kata tak ada nak buat kan, nak tumpang buat. Ni boleh ambil borang ni. Tulis nama-nama orang si mati, berapa nama pun dalam ni, bubuh dalam ni. Lepas tu kena bagi kat saya ataupun bagi kat Haji sebelum 1 Ramadan. Ni tidak ada bayaran apa-apa ni. Cuma kalau nak bagi sedekah tu ikut suka. Ni buat amalan bulan puasa. Kalau kita nak buat sendiri pun tak apa. Ni tak wajib ambil ni. Saja kita habaq kok ada orang nak tumpang buat. Wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa sallim ala tabaraka ta'ala an sadatina asam bi sayyidina rasulullah. Allahumma inna nastaudi'uka ala imanina wa anfusina wa amwalana wa ahlana kulli syai'in ta'tana. Allahumma jamina bil afiyati was salamah wa haqiqna bit istiqamah wa izna bil mujibati lana fiha limanaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.